إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ini sebagai ayat yang disusun oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kata Allah berfirman wa'budullah, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah, ai wahidullah fil ibadah, mentauhidkan Allah dalam urusan ibadah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kamu melakukan syirik dengannya, dengan sesuatu apa pun dalam urusan ibadah itu. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa berlaku baiklah, melakukan kebaikan kebajikan kepada kedua ibu bapa. Wabidil qurba, begitu juga kaum kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Kaum kerabat di sini adalah orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita, ada hubungan kerabat dengan kita, baik jauh baik dekat. Tak? Wal yatama, anak yatim. Anak yatim definisi yang syar'inya adalah seseorang kanak-kanak yang tak capai umur lagi, yang kematian ayah, tak? Yang kematian ayah itu sebagai anak yatim. Dalam masyarakat kita, tak kira dia umur berapa, asalkan ayah dia tak ada, dikira yatim. Tak? Tidak, kita kata dalam hukum syar'inya anak yatim ni orang yang tak cukup umur lagi di kematian ayah, tak? Kematian ayah yang tidak cukup umur, maka itu dikenali sebagai yatim. Wal masakin, begitu juga berbuat baik kepada fakir miskin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan buat baik juga kepada jiran tetangga yang dekat. Di sini dua maksud yang dimaksudkan dekat di sini, al-qarabah, maknanya dekat di sini yang berhampiran dengan rumah kita, ataupun jari dzil qurba ni jiran yang ada hubungan kekeluargaan. Jiran yang ada hubungan kekeluargaan. Wal jaril junub, begitu juga jiran yang jauh. Satu maksud dia jiran yang jauh daripada rumah kita, ataupun jiran yang bukan hubungan qarabah, yang bukan hubungan qarabah. Dalam syarah disebut tentang kategori jiran ni, kita ada tiga jenis, tak? Tiga jenis jiran. Ada jiran yang ada tiga hak ke atas kita, tak? Pertama hak jiran, kedua hak qarabah, ketiga hak muslim. Ni hak paling yang jari dzil qurba lah ni, tak? Jiran yang jiran rumah kat tangga kita, satu dia jiran, kemudian dia ni kaum kerabat pula, anak beranak. Tu hak satu. Hak kedua, hak ketiga dia muslim. Tak? Dia muslim. Mesti kita laksanakan tiga-tiga hak ni, tak? Siapa pekat Nabi kata buat makan pun kena atau kena. Yang kedua, jiran yang mempunyai dua hak saja, iaitu hak jiran dengan hak muslim. Hak jiran, hak muslim, dia bukan qarabah, dia bukan anak beranak. Dan yang ketiga yang memiliki satu hak saja, iaitu hak jiran, tetapi dia bukan muslim, dia kafir zimmi deh. Itu jiran tetangga yang mesti kita buat baik. Hatta kafir pun dia tetap ada hak kejiranan. Wasahibi bil jam,
dan juga berbuat baik kepada kawan sejawat. Kawan sejawat ni definisinya mana orang rakan kita dalam musafir ke, dalam kerjaya kita, dalam kerja buat kita. Tak, itu dipanggil sahibi bil jam, akan sejawat dengan kita. Wa bani sabil, begitu juga berbuat baik kepada orang yang putus bekalan di tengah jalan. Orang yang terputus bekalan, sama ada habis bekalan dia ataupun bekalan dia hilang. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba-hamba yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah sangat-sangat tidak menyukai orang yang sombong dan juga berbangga diri. Mukhtar, sombong, fakhur, orang yang bangga diri. Sebab tu antara nama yang makruh apa, Fakhruddin. Fakhrul Razi, Fakhruddin pula, Fakhrul Razi. Makruh sebenarnya nama tu, tapi nama ulama tu. Nama apa ni, ulama tafsir. Ada tafsir Fakhrul Razi. Mana maksud Fakhrul Razi? Kebanggaan bangsa ni. Kebanggaan bangsa. Jadi Allah tak suka fakhur. Allah tak suka fakhur. Itu ayat sebagai panduan yang disebut oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam masih bab pertama kita ni tak. Sebut dah tadi secara makna ayat secara global ni, kerana ikhlas adalah asas ataupun pondasi kepada agama ini, maka dia kata Allah memulai ayat ini dengan memerintahkan keikhlasan dalam bertauhid kepadanya dan kufur, iaitu mengingkari kepada apa-apa yang dituhankan selainnya. Apa sahaja yang orang anggap sebagai satu tempat untuk memohon hajat dan sebagainya, mesti kita ingkari. Sebab ilah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ilah-ilah di samping Allah. Sama ada ilah tu dalam bentuk wali-wali, tak, nabi-nabi ataupun dewa-dewa, tak ada. Yang ada hanyalah ilah Allah sahaja. Kita kufur kepada semua bentuk pemujaan, tempat bergantung hajat selain daripada Allah. Dan Allah menyertai bersama perintahnya tersebut dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini dipanggil ayat serangkai dalam Quran. Bila Allah sebut tentang tauhid, Allah sebut tentang birrul walidain. Mana-mana pun dua perkara ni Allah rakai sekali. Menunjukkan dua ni benda penting dalam hidup kita. Pertama, mesti kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kedua, mesti berbuat baik kepada kedua orang tua. Kerana mereka berdua adalah sebab yang zahir dari lahirnya manusia di dalam kehidupan ini. Antara asbab kita ada di dunia ni mak ayah kita, maka selayaknya lah kita meraihkan dia. Kena berbakti kepada dia, hatta dia bukan Islam sekalipun. Hatta dia bukan Islam sekalipun. Dan Allah tidak lupa akan hak para kerabat. Begitu juga kaum kerabat. Busuk-busuk pun dia kaum kerabat kita, anak beranak kita. Kita mesti kena jaga juga hak. Dia jiran, tambah lagi dia kaum kerabat, tambah lagi dia sebagai seorang Muslim, mesti kita jaga hak-hak ni. Kerana mereka adalah pihak-pihak yang paling diharapkan akan keutamaan dan kebaikannya. Anak beranak, mestilah kita ke mana-mana kita akan tak ada lah orang yang paling dekat dengan kita, melainkan anak beranak lah yang boleh kita minta tolong dan sebagainya. Tiba-tiba kita putuskan kita tak berbakti, tidak melakukan kebaikan kepada dia. Dan agar pihak-pihak yang lain dari kaum muslimin tidak putus asa dari kebaikannya, maka Allah mewasiatkan agar berbuat baik juga kepada anak-anak yatim secara umum. Berbuat baik kepada anak-anak yatim secara umum, juga orang-orang miskin.
Apa kita tengok dalam ayat begitu, kalau dalam hadis terlalu menekankan tentang anak yatim ni. Sebab kadang-kadang kita tak sedar berlaku dia dalam keluarga kita anak yatim ni tak. Apabila berlakunya kematian biasanya tak. Bila berlaku kematian anak yatim ni, kita sebut dah definisi tadi, iaitu kanak-kanak yang tak capai umur balik lagi, yang kematian orang tua dia tak, terutama ayah lah. Ini kedudukan anak yatim. Bila berlaku kematian, sedangkan anak yang ditinggalkan masih umur 3 tahun 4 tahun contoh tak, ini biasa berlaku kezaliman kepada mereka tanpa sedar. Kita sendiri mungkin kita terlibat tanpa kita sedar. Contoh, melibatkan harta benda dia, hak dia. Mati saja ayah dia, segala harta milik ayah dia tu menjadi hak dia, saka dia kan. Tak, tiba-tiba kita atas dasar kita ni adik-beradik si mati kan. Kita pun dah masa dia hidup, kita bermudah dah dengan harta benda dia. Motor dia macam motor kita, kereta dia macam kereta kita, kita pun guna buat lebih kurang. Tak boleh ni tak. Ini hak anak yatim. Siapa mereka? Sebab tu Syekh Daud Fatani membincangkan, apabila orang tanya dia dalam Furu'un Masail, dia jawab berkaitan dengan hukum kenduri arwah ni tak? Dia sebut kenduri arwah ni bid'ah makruhah, dia sebut lagu tu belum tu, bid'ah yang apa ni, yang dibenci, disebut lagu tu. Tapi apabila belakang tu dia sebut apabila melibatkan harta anak yatim, dia tak jadi makruhah dah, dia jadi muharramah dah, haram hukum dia. Sebab kita mengguna harta, jangan kita ingat harta anak yatim ni gerang tanah tak, tanah pitih dalam bank tak, gula dapur tu harta dia. Gula dapur dalam rumah tu harta dia. Nampak tak? Tapi hari ni ada ustaz yang nak backup lagi, dia takwil lagi apa yang disebut oleh Syekh Daud Fatani ni. Dia kata bukan maksud gitu. Dia takwil asal jadi. Dia selama ustaz jadi orang makan tu. Ya, itu baru menepati sunnah. Apabila berlaku kematian, jiran wari makan, bukan tuan rumah buat makan. Benda ni bukan dibincang Syekh Daud Fatani, kita kira ulama alam Melayu. Dia pun dah bincang dan benda ni, dia kata benda yang kebiasaan adat orang awam. Dah memang benda ni jadi adat, dia bukan agama. Tapi oleh kerana hok je buat tu orang yang bertitle agama, lalu dia anggap seperti agama sebenarnya. Sebenarnya bukan agama pun. Tak, malah benda ni bid'ah munkarah ataupun bid'ah makruhah. Bila melibatkan harta anak yatim jadi haram. Tak, jadi haram. Haram tu Syekh Daud Fatani jelas pula. Siapa haram? Hok je buat pun haram, hok mari makan pun haram juga. Dah tak ke cari pasar kita. Tak? Tu cari pasar, bukan nak cari pahala. Keluar dia minta keizinan belum tak? Macam mana? Sebab kawan saya yang mati minta izin adik-beradik dia. Dah anak yatim adik-beradik ni anak yatim. Tu Sebab dia ya. Lebih baik kita kata tak payah buat lah, tak payah buat. Kita kata kewajipan harta si mati ni 4 perkara. Kewajipan yang mesti buat. Berlaku saja kematian, 4 perkara ni mesti diutamakan. Pertama, urusan jenazah. Tak, kalau tak ada harta lain, duit lain, tak ada, dia tak masuk khairat kematian tak, maka ambil daripada harta dia untuk urusan jenazah, kain kapan, upah orang gali kubur dan macam-macam lah tak. Lepas tu hutang dia. Tak, hutang piutang dia sekiranya ada, selesaikan. Tak. Yang ketiga, wasiat. Sekiranya dia ada wasiat, laksanakan wasiat dia. Tak. Yang keempat, pusaka. Dah tahlil dah kat mana? Tahlil dah kat mana? Tak. Tak ada langsung dalam kewajipan. Hak ni 4 perkara hak wajib. Tiba-tiba kita 4 perkara ni dak buat lagi, gaduh nak buat tahlil malam tu, buat makan. Tak kena dengan syariat pun. Ada yang buat haji tu tak? Ha? Ada semacam dia sibuk buat haji untuk semati. Buat haji. Dia hutang dia, kalau dia tak buat hal lagi, kalau dia tak naik haji lagi, dikira dia berhutang dengan Allah. Dan memang kena laksana dari duit dia. Dari duit si mati. Itu lagi saya teman bincang dengan bersama bincang ni. Baik hak tu lebih baik dak ngatuk mata kan. Bila si mati meninggalkan ada perempuan sahaja. Ada perempuan sahaja. Ya. Ada lelaki, maka dia tidak berdiri adik-beradik. Kan? Adik-beradik si mati lah. Maka adik-beradik itu dapat bahagian dia. Selalu berlaku bila dapat bahagian dia, maka
anak ni dia tak jadi tanggungannya, dia jadi tanggung ibu, Tuan Bali. Betul tak? Okey. Anak tu makan minum anak, makan minum anak, perlu anak, kalau sebenarnya di balu yang tanggung. Biasanya di balik ayam ni, dia dapat harta pasal dia dapat dia lah. Sedangkan dia nak silap, apa yang saya rasa, dia juga bertanggungjawab kata anak seperti ni. Tanggungjawab kepada anak-anak si mati ni. Anak dia yatim, terus dia. Ya. Dia dapat harta daripada harta peninggalan ayah kepada si anak tu. Tak, yang bertanggungjawab utamanya tok lah. Tak, dia orang yang dekat lah. Orang yang dekat. Pertama tok. Kepada Tok Ki lah, Tok Ki. Anak-anak yatim tu lah. Tak. Tu. Hak masalah siapa ni adik-beradik ni, itu kita kira ihsan dia. Kalau dia ihsan tak sampai tahap maknanya bukan kata menjadi kewajipan dia, sekiranya tu maknanya tu hak dia. Memang saka tu hak dia. Tak. Hak bahagian anak-anak ni memang dia dah bahagian dia daripada pusaka tu. Mana Tok Ki tak ada tu tak ada. Baru turun. Baru pergi ke adik-beradik, pergi ke benda yang tu. Sebab yang ni. Ya memang tu. Maknanya adik-beradik hak dekat ni gitulah kita kira. Kena ada sama-sama ambil. Sebenarnya agama tu memang dia wajib lah atas adik-beradik lelaki arwah untuk jaga anak dari sebenarnya. Ada. Tak dia gua ni dia hak dekat. Hak mana dekat dengan ni? Bila berlaku kematian dah anak tinggal isteri tak? Tinggal isteri. Maka anak beranak isteri ni kena ambil tanggungjawab jugalah. Tak? Anak beranak isteri, begitu juga anak beranak bekas suami. Mana masing-masing kena pakat bantulah. Tak boleh lah lok lagu tu kan. Tak? Tapi nak kata menjadi tanggungjawab semua tak juga. Dah masing-masing dah. Contoh adik-beradik dah kahwin belaka dah. Masing-masing ada tanggungjawab, ada rumah tangga masing-masing. Maknanya badi-badi tengoklah. Hak yang kita tak naknya kita mengambil hak anak yatim. Hak tu kita kena berwaspada. Sebab tu Allah sebut banyak dalam ayat berkaitan dengan anak yatim ni tak? Sebab kita tak sedar. Berlaku kematian kita anggap biasa tak? Ni abang aku hak mati. Kita tak sedar padahal abang kita ni tinggal anak kecil 2-3 orang, anak yatim. Maka hukum anak yatim berlaku kat atas dia, berlaku kat atas kita. Hak dekat tak? Maka kita tak boleh bermudah-mudah lagi dengan harta. Betul ni harta abangmu lah, tapi dia dah bukan jadi milik abangmu dah ni, dia dah jadi milik anak yatim. Maka berwaspada. Banyak mana waktu kita cakap bab gula, kereta, motor di rumah hak bahan terus tanah dia. Lagu mana pula dah. Oleh kerana dah anak kecil lagi, budak kecil lagi tak? Maka dia ambil segala. Tu semua harta hak anak yatim. Kalau dah benda tu ditanggung balik oleh wari-wari kalau lepas. Contoh arwah ayah dia pernah ambil tanah orang. Adakah wajib pada anak ni cucu dia pulangkan balik atau hak kesalahan saya ke apa? Memang jadi hak kalau dia tahu bahawa arwah ataupun siapa ayah kita ke siapa pernah mengambil hak orang. Dan memang ni hak orang. Si waris ni untuk selamat dia kena hantar balik lah. Dia tak boleh meneruskan dosa tu. Moga-moga dengan cara tu Allah ampunkan kesilapan ayah kita tak? Sebab dia mengambil hak orang. Hak anak yatim apa tak? Jadi kena jagalah pada anak-anak yatim ni tak? Secara umum. Juga orang-orang miskin, baik yang merupakan kerabat dari mereka atau orang-orang yang jauh. Hak orang miskin ni time kita buat makan tak? Tak boleh kita main jemput saing-saing siapa yang orang miskin dalam kampung tak, jiran tetangga kita abaikan. Tak boleh. Hak dia tak? Kena railah. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjelaskan hak-hak orang yang berdekatan pada umumnya dalam kehidupan kita, di mana Allah memulai dengan hak tetangga yang menggabungkan antara hak kerana Islam
dan juga kekerabatan serta bertetangga. Tadi kita kata tak, dia jiran kita, anak beranak kita, muslim pula. 3 hak yang mesti kita laksana atas dia. Kemudian tetangga yang memiliki 2 hak, iaitu hak Islam dan hak sebagai tetangga. Hak Islam dia, hakul Islam ni, dia sakit kita kena pergi ziarah tak, dia memerlukan, dia minta nasihat kita kena tu tak, kita tak boleh menyakiti dia, jiran tak. Itu hak sebagai tetangga dan muslim. Baru kemudian yang hanya mendapatkan hak sebagai tetangga saja, iaitu kafir zimmi. Pun ada hak lagi tetangga kita tak, hak jiran. Allah SWT juga kemudian menjelaskan hak orang-orang yang akan dia sertai dan dia harapkan kebaikannya, seperti isteri dan teman dalam safar. Ni hak isteri pula, ni dipanggil sahibu bil jam, mana rakan kongsi kita dalam kehidupan. Rakan kongsi yang paling dekat kita, isteri kita lah, pasangan kita lah tak. Dan juga bila kita musafir, kita pergi jalan tak, pergi dengan 2-3 orang, hak sahabat dalam perjalanan ni ada hak dia, serta orang-orang yang semacamnya. Dan kerana Islam telah menetapkan pergerakan berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, melakukan perjalanan keliling dengan tujuan mencari rezeki dan mengambil pelajaran, maka Allah mewasiatkan untuk membantu seorang musafir yang memang membutuhkan ataupun memerlukan bantuan. Ni orang musafir yang terputus bekalang lah tak? Siapa pekat dalam zakat, dia menjadi asnaf. Ibnu Sabil ni termasuk dalam asnaf zakat. Tapi tak tahulah gua ni kaedah pelaksanaan kita sekarang di Malaysia lah tak? Kita bincang di isu di Malaysia, mana pelaksanaan Ibnu Sabil ni, sedangkan dia ada hak di asnaf dan zakat tak? Dia termasuk dalam asnaf. Okey, maka Allah mewasiatkan untuk membantu seorang musafir yang memang memerlukan bantuan, baik berbentuk material maupun maknawi. Maknawi ni maknanya dia perlu kepada nasihat ke, dia perlu, dia nak cari jalan ke apa tak, kita kena tolonglah. Tolong tunjuk, tolong apa tak. Kita duduk Yaman, style orang Yaman ni, kalau kita tanya jalan dia tak akan jawab, dia tak tahu. Itu masalah dia. Dia akan tunjuk ke mana-mana pun, biar dia tak tahu pun. Oh nyetok gitu. Kita tanya 10 orang, 10 jalan dia tunjuk. Oh mungkin depan tu, orang raya lalu tergi kat sampai situ tak ada. Mana pula? Dia kata tak belakang tu. Prinsip dia kena jawab. Siapa tanya pun. Kata tak. Kaedah dia kita kena beri bantuan. Tak tahu kita jawab tak tahu. Tak. Itu dia panggil maknawi lah. Kepada Ibnu Sabil. Dan sebagai pengukuhan terhadap keadilan dan persamaan di antara individu-individu kaum muslimin, Islam tidak melupakan para hamba sahaya. Begitu juga dalam bab hamba pun Allah rakyat sekali dalam bab tauhid kepada dia dah. Tauhid mak ayah, kaum kerabat, jiran tetangga, anak yatim. Last sekali Allah sebut juga tentang hamba sahaya. Tak? Hamba, hukum hamba ni ada hukum khusus dalam Islam. Tak? Menunjukkan Islam mengambil berat tentang hamba ni. Dan Nabi SAW pun di akhir hayat dia, antara wasiat penting dia kepada umat Islam, tak? Nabi kata benda as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah solat dan jagalah hak-hak hamba sahaya. Wa ma malakat aimanukum. Nabi kata tak. Bahkan mewasiatkan agar memperhatikan hak-hak mereka, juga bersikap lemah lembut kepada mereka, serta mengakui kemanusiaan mereka. Kemanusiaan mereka. Dan Islamlah datang dengan apa ni orang kata syariat Islam inilah. Hamba sampai kali ni kita tak nampak dah sistem penghambaan ni. Sedangkan dulu boleh katakan sistem penghambaan ni ada seluruh dunia. Tak, baik dunia Islam maupun dunia kufar ada sistem penghambaan. Apa tiba-tiba jadi hilang ni?
dengan cara Islam. Tak? Sebab Islam kita tengok apa sahaja kafarah denda, antara cara Islam denda, bebaskan hamba. Tak? Buat benda ni okey, bebaskan hamba. Sehingga kan sampai zaman kita tak tengok, tak ada sistem penghambaan ni tak. Dan kerana semua ini adalah amal perbuatan kebaikan yang boleh menyebabkan pelakunya berbangga diri. Tak? Tadi kita beri makan, kita jaga anak yatim, boleh menyebabkan seseorang berasa sombong dengan apa tindak amal dia, dan juga berasa bangga diri. Maka Allah memperingatkan dari sikap angkuh dan bangga diri, kerana keduanya boleh menggugurkan amal baik yang agung tersebut. Buat benda baik dah, tapi tiba-tiba kita berkata benda adanya takjub pada diri sendiri, ujub, maka terbatal amal kita. Faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada ayat ni, pertama, wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata. Ni poin utama kita. Tak? Dalam bab ibadah mesti beribadah hanya kepada Allah. Apa itu ibadah? Kita dah sebut dalam perenggan-perenggan awal tu, ibadah ni semua benda ismun jami', kepada semua benda yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti solat, zikir, doa, nazar, apa lagi, semua benda-benda yang didefinisikan sebagai ibadah kita tak boleh buat melainkan hanya kepada Allah. Dalam bab doa kita tak boleh seru selain daripada Allah dalam doa kita. Hatta kita seru nama Nabi ke, wali naubah ke, siapa pun dalam doa dia jadi syirik. Tak? Sebab seruan secara gaib ni hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan mentaati keduanya selama bukan dalam kemaksiatan atau bukan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi anak, berdasarkan sabda Nabi, la darar wala dirar. Berbakti kepada orang tua. Tak? Yang ketiga, disyariatkannya menyambung silaturahim dengan kerabat sesuai dengan kedekatan mereka kepada seseorang. Empat, wajibnya berbuat baik kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya dari anak-anak yatim dengan menjaga mereka dan mendidik mereka dengan baik dan mengembangkan harta mereka. Ni awak takut kali ya, kalau si mati ni anak beranak kita hok jenis kaya, ada harta, faham? Ada syarikat ke, ada perniagaan ke, tak? Oh, ni lagi bahaya, faham? Jadi kita kena menguruskan hak dia. Tak, sekiranya dia adalah hak anak yatim, kita kena urus. Tak, boleh makan, Nabi kata boleh makan. Tak, Islam mengharuskan orang yang mengurus harta anak yatim ni, dia boleh ambil bahagian, tapi jangan melampau. Hak yang sepatutnya lah. Tak, dia kembangkan sekiranya bisnes anak yatim ni maju, maka itu hak dia. Tak, itu hak dia. Dengan menjaga mereka dan mendidik mereka dengan baik dan mengembangkan harta milik mereka. Yang kelima, dianjurkan berbuat baik kepada orang miskin, dan jenis-jenis perbuatan baik banyak adanya. Bagi makan, tak, bantu dia. Dan kita dalam DU ni, itu antara benda yang menjadi fokus kebajikan kita, tak? Bantu asnaf, bantu benda, tak? Yang keenam, kewajipan memenuhi hak tetangga. Hak tetangga ni dia ada bab khusus sebenarnya dah. Bab kejiranan ni. Yang ketujuh, motivasi untuk memberikan bantuan kepada setiap orang yang menyertai hidup anda, yang berharap kemanfaatan anda, baik teman dalam safar, dalam perjalanan, ataupun ketika berada di tempat, dan juga yang semacamnya. Yang ke-8, kewajipan membantu orang yang kehabisan bekal di dalam safar. Kita kena bantulah orang-orang lagu ni, tak? Wajib berbuat baik kepada para sahaya, iaitu hamba. Diharamkan bersikap sombong dan angkuh, menetapkan sifat mencintai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara poin-poin yang kita boleh ambil daripada ayat tadi. Hubungan ayat dengan tauhid. Ayat yang mulia ini menunjukkan wajibnya memurnikan ibadah kepada Allah semata dan mengingkari sesembahan-sesembahan lain selainnya. Imam Muhammad bin Abdul Wahab dia himpun belakang ayat-ayat kait dengan ni, tak? Ni kita sebut dah tadi, perlu diperhatikan, betul tak? Firman Allah yang seterusnya sebelum kita masuk ke hadis, tak? Lepas ni hadis, tak? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum.
alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Ayat ni pun sama juga. Allah katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, mari di sini ku bacakan apa yang diharamkan atas kalian untuk Tuhan kalian, benda-benda yang Allah larang kita buat. Nah, pertama, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan dia. Sama ada syirik ni syirik kecil ataupun syirik besar, Allah larang sungguh-sungguh. Hatta syirik kecil pun kita tak boleh bermudah-mudah, sebab syirik kecil ni juga dia adalah dosa besar, dia bukan dosa kecil. Jangan kita ingat syirik kecil dosa kecil, tidak. Syirik kecil tetapi dosa dia adalah dosa besar. Nah, termasuk dalam syirik-syirik kecil ni benda tamaim, tangkai azimat, itu syirik. Walaupun ulama kata tu syirik kecil, tapi dia boleh jadi besar. Tak kena cara dia jadi besar. Tak? Ini masalah bukan alam Melayu saja. Kita duduk di Yaman, kita tengok di negara Arab pun ada penyakit ini. Terutama berkaitan dengan anak-anak lah. Tak? Dia suka pakai tangkal. Tak? Kita kalau di Malaysia kita ni pakai gelang benda tali hitam, tak? Ditekok lah, di pinggang lah kadang dia orang. Itu tangkal azimat yang Nabi larang. Nabi kata man 'allaqa tamiman faqad asyraka. Nabi kata barang siapa yang menggantung tamim ataupun tangkal azimat ini, dia telah melakukan perbuatan syirik. Cuma ulama tafsirkan syirik di sini syirik kecil. Syirik kecil. Di Yaman kita pernah tengok ni pelajar agama duk mengajar tapi tiba-tiba buat tangkal. Bila dia dapat baby, dia akan buat, dia ambil habbatus sauda, dia jahit dalam bata kecil, dia buat besar tu, buat bata wanita. Kita kata benda nak selamatkan dia daripada jin, tangkal lah. Kalau dia tumbuk habbatus sauda tu lomot tubuh tu lain cerita, tu jadi obat. Tiba-tiba dia buat letak bata, letak di baby, takut gangguan jin, dia kata tak. Itu semua adalah tangkal azimat yang boleh menyebabkan seseorang syirik. Ingat, ini termasuk dalam larangan Allah. Jangan sekalian mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa. Wabil walidaini ihsana, Allah kata. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian kerana takut kemiskinan. Ini penyakit jahiliah dululah. Tak, membunuh anak-anak kerana pertama anak perempuan, dia jahiliah dulu bukan setakat anak puang dia bunuh. Tak, anak lelaki pun ada kau bunuh. Sebab apa Sebab takut papa kedana. Takut papa kedana. Zaman kita dia bunuh anak bukan kerana kemiskinan, bukan kerana benda, tapi kerana benda bunuh. Kerana maruah, kerana benda lah, kerana penzinaan dan sebagainya. Berlaku lah. Dia ni tak ada dah, kurang dah berita. Ada lagi. Orang hanya berita Covid je timbul, tak ada tu berita-berita lain tak. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jangan bimbanglah tak, bab rezeki ni mung tu aku beri rezeki, Allah kata tak. Bukan setakat anakmu, mung tu sendiri aku yang beri rezeki. Nahnu narzuqukum, Allah kata, wa iyyahum. Tak, mung pun aku beri rezeki, dia pun aku tetapkan rezeki. Kapur kita anak beranak juga, dia orang panggil ayah mak 18 ke 14 ni, 18 rasa 17 orang anak. Ayah mak 17 orang anak. Arwah dah lah ayah mak ni, tapi tuang tu kita tengok gitu je, bawa mutu buruk gitu, tapi molek-molek dia besar, molek ada anak dia. Sehat-sehat kerja molek apa benda tak. 17 orang anak tak. Kalau kita ni, kalau kita pakai kira atas kertas dengan gaji, kita mampu nak pegang 17 orang ni tak. Molek-molek ada tak. Molek-molek ada. Jadi tak, bab rezeki ni Allah dah tetap, kita kata. Kita lahir ni Allah dah tetap dah bahawa rezeki mu sekian-sekian banyak.
Bini kita gitu juga, hak bakal bini kita ni pun gitu juga dak ada rezeki. Dah Allah tetap dah rezeki. Bila kita nikah dua ni, rezeki masing-masing Allah tetap dah. Mentaliti kita duk faham dia akan makan rezeki kita. Tak? Faham? Bini akan makan hak kita. Tak, dia makan hak dia. Ni hak kita, tu hak dia. Faham? Kalau rezeki kita Allah dah tetap 1 juta contoh. Bini kita 1 juta. Bila kita nikah dia jadi berapa juta? Jadi 2 juta. Tapi kita duk faham tak? Persoalan bab rezeki ni, faham? Bila kita nak nikah, kita ingat siapa-siapa pun, khususnya lelaki lah. Bila rakyat ke mak ayah kita nak nikah, faham? Soalan pertama yang dia akan tanya, mu nak beri makan dia anak orang? Tak? Itu soalan pertama. Dia tak tanya dah, mu bab hukum akang nikah beres dah? Tak? Bab tajwid ni dah? Mu nak beri makan dia anak orang? Kita pun ditanya soalan yang sama, sebab kita masa tu tengah belajar. Faham? Tahun 3 dia amal balik nak nikah. Nak nikah kok. Dah nak beri makan dia anak orang. Kita beri makan nasi lah. Takkan nak beri makan pasir lah. Tak? Sebab ni konsep rezeki. Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Syarat kena usaha lah. Jangan lepas bini mu duduk tidur je tak? Nak beli rezeki lah ke mana? Allah dah tetap rezeki mu. Banyak ke sikit tak? Tetap rezeki Allah dah tetapkan. Nikah mak boleh anak, rezeki anak pula Allah tetap juga. Walaupun kita gaji dah naik lagi tak? Gaji kekal lagi, tapi boleh anak pula. Cek pula sekian-sekian kembar pula. Pak kembar. Pak tu ada rezeki belaka dah. Tapi kita sebagai ketua keluarga wajib berusaha cari. Usaha. Jangan sampai tahap makan pay perancang gaji dah naik lagi. Itu tak betul lah kita kata tak kena konsep rezeki. Akidah kita tentang Allah, salah satu sifat dia, salah satu nama dia Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Allah kata, mu tu aku beri rezeki, anak mu pun aku beri rezeki. Tak? Amalan yang memutuskan rezeki. Lagu mana? Ada tapi tak mari benda. Ada beberapa perkara yang penghalang rezeki lah. Antaranya maksiat menghalang rezeki. Lagi benda adalah senarai dia, tak? Benda-benda yang menghalang rezeki. Ada orang kata tidur pagi yang tak ada hadis khusus bab tidur pagi ni, cuma dia kaitkan dengan hadis Nabi kata Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi sebut lagu tu, ya Allah berkatilah hamba umat aku pada waktu pagi dia. Tiba-tiba waktu berkat ni kita pergi tidur, menunjukkan maknanya hilanglah rezeki, hilanglah keberkatan. Bangun-bangun nasi habis pergi kedai pun cari nasi semua habis licin sebab Wallahualam, nak kata khusus larangan tidur waktu pagi tak ada lah, tak? Tapi berdasarkan hadis tadi, yang pasti rezeki kita ni tetap, tak? Rezeki kita ni ditetapkan dah khusus. Faham? Tak, kita tak akan mati selagi rezeki kita ni tak habis yang Allah dah bajet pada kita. Kalau kita yakin benda ni sekara, baik tak ada masalah. Kena jaga tengokkan. Tapi kalau program ni danang lah. Ya. Betul dah. Hak tu kena ada jugalah. Kita kata Kang, mai setahun 3 kali beranak, jangan member kan, tak? Dah subuh dah lalu dah. Mana ada juga benda tu. Tapi siapa merancang, siapa kena ada 3 orang saja anak tu, tak kena lah, tak? Tak kena. Kalau nak dia kerja tu lah kan. Ya, kita negara kita tak sampai tahap tu lah. Tak sampai tahap tu. Mana kesiang, maknanya dari sudut kesihatan, maknanya siang jugalah isteri kalau main beranak rapat-rapat lah. Memang dari sudut kesihatan pun maknanya hak tu kena jagalah. Yang maksud ni siapa larang, siapa kena 3 orang je contoh, itu tak kena kita kata tak. Okey.
Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar, iaitu hak-hak yang Islam dah beri, iaitu orang murtad, orang yang dah berkahwin berzina, ni hak kerajaan lah. Tapi benda ni boleh dilaksanakan, ataupun orang yang riddah, bang. Selain pada tu tak boleh kita bunuh orang-orang yang diharamkan Allah. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian supaya kalian memahaminya. Nah, okey. Kita terus masuk ke makna ayat secara global . Dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya agar menyeru para musuh dakwah agar datang dan menyemak, mana mendengar kepada apa-apa yang akan baginda bacakan secara rinci kepada mereka, berupa garis-garis besar bagi dakwah ini dan kaedah-kaedah dasar yang kukuh lagi mulia. Dan Allah juga menyebutkan sebahagian darinya di dalam ayat ini dan yang setelahnya. Imam Muhammad bin Abdul Wahab di ayat ni dia ada sambungan lagi tak? Dia dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni kalau kita tengok dalam pengajian tafsir, surah ni betul-betul surah membongkar keburukan musyrikin, keburukan jahiliah. Tak, sebab surah Al-An'am ni Allah sebut sebutir-sebutir kesalahan-kesalahan masyarakat jahiliah, terutamanya kesalahan mereka dalam perkara syirik. Begitu juga dalam perkara ibadah-ibadah yang diada-adakan. Kita boleh baca sebutir-sebutir. Allah kabel belaka masalah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Antaranya berkait binatang lah, Al-An'am kan tak? Dekat binatang ni kalau mapuh gini ni jadi hak isteri boleh makan. Hak ni kalau gini isteri tak boleh makan, anak boleh makan. Dia buat undang-undang sendiri, dia buat hukum hakam sendiri. Tak, hukum hakam yang ditokok tambah yang tak ada kena mengena dengan syariat Nabi Ibrahim AS, tetapi dijadikan sebagai agama. Dijadikan sebagai agama. Begitu kok tawaf, bila tawaf kena dalam keadaan telanjang sekiranya tak ada pakaian. Bagus sebenarnya kalau kita tengok pada logik lah disebut tu. Sebab nak tawaf ni rumah Allah, rumah yang suci, mesti mu nak tawaf mesti dengan pakaian yang bersih daripada segala kekotoran. Sedangkan pakaian ni hak ni lah muak berzina, hak ni lah muak ropok orang. Maka dia kata kalau mu tak ada pakaian khusus ni, maka mu kena tawaf dalam keadaan telanjang. Syariat ada agama yang menjadi ikutan dia. Lalu dia pun tawaf dah, kecuali orang-orang yang memiliki pakaian khas dia panggil. Tak, pakaian resmi dia. Macam-macam benda yang ditokok tambah. Okey. Dan kerana syirik menggugurkan semua amal soleh, Allah Subhanahu Taala memulai menyebutkan hakikat-hakikat ini dengan memperingatkan dari syirik, kemudian merangkaikannya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Tadi ayat tadi pun sama, kita panggil ayat yang serangkai. Jangan syirik, mentauhidkan Allah, berbakti kepada kedua ibu bapa. Kerana membunuh anak keturunan merupakan suatu kebodohan pada diri seseorang dan memutuskan garis keturunannya dan memusnahkannya, Allah melarang membunuh anak-anak dan disebutnya takut miskin zaman jahiliah dulu. Tak. Dan kita jangan bila kita ingat, bila kita sebut zaman jahiliah dulu mereka membunuh anak-anak perempuan ataupun ada sebahagian membunuh anak-anak yang masih kecil ini kerana takut miskin, kerana takut kehinaan dan sebagainya, lalu dia bunuh. Bukan semua. Tak, kita jangan bayang ke semua masyarakat jahiliah dia bunuh anak puang mereka. Kalau gitu tak ada puang terus zaman jahiliah tak? Tak. Yang membunuh ni hanya golongan yang mustadafin kita panggil. Golongan yang kabilah tak besar. Tak, golongan yang tak ada kekuatan. Maka dia bunuh, seperti keluarga Yasir. Tak, dia terlibat dalam pembunuhan anak. Orang-orang seperti Umar bin Khattab tak terlibat dengan benda ni. Tak terlibat. Tetapi ada cerita yang masyhur yang menyatakan Sayyidina Umar pernah bunuh anak dia sendiri. Tak berlaku. Itu cerita palsu kita kata. Tak. Sayyidina Umar tak bunuh anak. Siapa nak kacau anak Umar? Tak, siapa berani kacau anak Sayyidina Umar?
Orang dengan debel, dengan besar, dengan tak ada orang berani nak kacau dia. Jadi tak ada sebab untuk dia membunuh anak dia. Macam Yasir, dia adalah keluarga orang yang kita kira macam pendatang, yang tak ada kabilah besar yang backup dia. Maka dia terpaksa laksana dan dia buat benda tu. Bukan semua, segelintir sahaja dari kalangan masyarakat Mekah yang terlibat dalam pembunuhan anak ni. Di sini kerana pada umumnya inilah penyebab seseorang membunuh anaknya di masa jahiliah, dan jika tidak maka membunuh tanpa alasan yang benar tetap diharamkan dengan sebab apa pun. Dan kerana pada umumnya penyebab membunuh anak adalah takut miskin, Allah menanggung rezeki mereka dan anak-anak mereka secara bersamaan. Rezeki kita, rezeki anak-anak semua adalah dalam tanggungan Allah. Kemudian Allah melarang semua maksiat, baik yang nampak maupun yang tidak terlihat, dan kerana membunuh tanpa alasan yang benar dapat mengancam eksistensi masyarakat, mana kehidupan rukun masyarakat ni dengan apa-apa yang mungkin muncul darinya berupa kegaduhan, kehancuran, balas dendam dan saling iri. Allah menyebutkan secara khusus dengan larangan setelah perbuatan-perbuatan keji secara global, iaitu larangan membunuh. Sebab dia tak akan sesat bila maksiat pembunuhan ini tidak dibendung oleh Islam, maka dia tak akan sesat. Orang ni bunuh orang ni, lah anak dia besar, anak dia balas dendam pula, bunuh pula ni. Bila akan sesat? Maka Allah putuskan. Allah Ta'ala kemudian membesarkan pengharaman semua perkara ini, di mana Allah menyebutkannya dengan redaksi jelas, dengan mewasiatkan agar kita boleh memahami dan melaksanakannya. Wasakum, Allah kata ini wasiatku. Bila disebut wasiat, maknanya benda penting. Ayah kita dekat nak mati, dia tak wasiat, dia tak sebut benda hak tak penting dalam wasiat. Ayang-ayang tu wui makan ketek, tak ada. Dia mesti sebut benda poin utama. Begitulah yang dimaksudkan wasakum. Wasiat ni benda yang utama, benda yang penting, benda yang perlu ambil berat. Faedah-faedah yang dapat kita petik bahawasanya syirik merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Allah senaraikan tu semua dosa mereka, tetapi dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dosa ni Allah tak akan ampun. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan syirik, hak dia sedar ke hak dia tak sedar, Allah tak ampun. Maka oleh kerana itu kita kena berwaspada sangat-sangat. Sebab tu semua nabi-nabi, start daripada Nabi Nuh alaihissalam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda paling utama yang ditegaskan adalah tinggalkan syirik. Tauhid Allah dalam ibadah. Sebab benda ni yang akan membinasakan seseorang yang duduk kekal dalam neraka. Lepas tu ulama-ulama sunnah kita memang kalau kita dengar dia ceramah, dia khutbah Jumaat, dia sebut bab syirik ni sama macam ke ustaz-ustaz ceramah politik kita. Mana ada semangat. Begitulah mereka dalam bab menerangkan tentang syirik. Dan menyebabkan semua amal menjadi batal, terbatal habis segala amal yang kita buat. Kita pergi haji ke, kita puasa sunat ke, kita apa saja yang kita buat dengan dosa syirik sahaja terbatal. Habitat a'maluhum. Dah apa manfaat dia? Tak ada sebutir pun yang boleh kita caga depan Tuhan. Bila orang hari sebutir dosa syirik. Dosa syirik. Berat dosa syirik ni. Sebab tu kita kena belajar sungguh, biar faham sungguh apa itu syirik. InsyaAllah dalam kitab yang kita baca ni, dia akan senaraikan kepada kita benda yang dimaksudkan syirik. Syirik pula terbahagi dua, syirik besar, syirik kecil ni. Mana yang dikategorikan syirik besar? Faham? Dan jangan bermudah-mudah. Yang kita takut dalam masyarakat. Dia bertaubat. Lepas dia sesat, dia syirik tu, dan dia bertaubat. Adakah amalan baik semua Tuhan selepas pada taubat? Ada ayat yang mengatakan bahawa dia dikembalikan kalau dia bertaubat. Kalau dia segala maksiat dia, segala dosa dia sebelum tu dihapuskan Allah. Tapi kebaikan-kebaikan dia Allah teruskan kalau dia bertaubat.
Kalau dia bertaubat. Kita kata dosa syirik ini Allah tak ampun kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Tidak bertaubat. Jadi dia dah taubat, kalau meneruskan dia buat tu, boleh dibeli. Mana? Contohnya Hak lepas-lepas dikira balik. Ya, dikira balik. Kita orang masuk Kristian jadi balik, jadi taubat balik. Orang masuk Kristian bukan tangan tu kira. Tak apa dah, tak tu dah dia kena, dia panggil wahasuna islamuhu, dia kena perbaiki Islam dia, kena perbanyak amal, dia kambuh balik. Contoh dulu dia pernah berdakwah ramai sekapung masuk Kristian kerana dakwah dia kena usahakan cari pula dakwah pula biar sekapung pula masuk Islam. Contoh maknanya dia apa dalam hadis sebut watba' sayyi'at al-hasanat tamhuha, turuti kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang setimpal, tamhuha, Allah akan hapuskan kejahatan-kejahatan tu. Dulu kita jenis ngupak korang, ni kita puji pula dia. Lepas kita insan Allah, dia tak ada lah orang baik, orang jujur. Contoh mana benda yang setimpal. Benda yang setimpal. Contoh yang biasa orang sebut, bila kita pernah mengambil hak orang. Zaman kita jahil, zaman kita tak tahu ke benda dulu, kita curi barang orang tu, curi. Orang kita curi, orang kita ambil hak tu, kita tak tahu dah nak cari mana. Maka cara dia benda dengan kita bersedekah. Sedekah ke masjid surah atas nama tuang tu, atas nama orang yang kita curi, mengharapkan supaya Allah kambuh balik dosa-dosa kita ni tapi seboleh mungkin kita kena usaha cari, sebab hak orang kan, hak orang ni tak selesai dengan Tuhan, kita kena selesai dengan orang juga. Ya, hak dah ingat tu kita kena usaha kambuh balik. Itu dah. Tapi ni benda yang sangat-sangat penting dalam hidup kita, untuk kita kenal pasti apa itu syirik, untuk kita bebaskan diri daripada dia. Hak yang bahayanya benda-benda yang kesamaran tu. Benda tengah kata ni tak syirik ni, tapi ni kata syirik. Hak ni kita kena beringat. Contoh dalam bab zikir kita, dalam bab qasidah-qasidah yang kita kata ada mengandung unsur-unsur syirik. Hak ni kena berwaspada lah. Jangan bermudah, jangan bermudah. Contoh kita ambil qasidah Arithna ya Rasulullah tu kan. Benda tu memang ada unsur dia. Walaupun tak kita kata tak secara khusus, tak secara tak tepat gitu, tapi dia ada unsur ke arah syirik. Orang-orang yang mengharuskan, dia kata Arithna ya Rasulullah ni tak salah, dia kata atas alasan dia sebab ada hadis yang mengatakan kita akan istaghathu bil anbiya di akhirat besok. Lalu dia kata tak salah kita memohon pertolongan dengan para anbiya di akhirat besok kan, di mahsyar. Betul, kita kata tak salah dia tu. Tapi sekiranya dia sekarang ni para anbiya dah wafat, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah meninggal, lalu dia istighathah ni minta tolong dengan Nabi dalam hal keadaan hak yang dia buat sekarang ni, ini boleh jadi syirik. Kalau dia niat dia istighathah, dia kata Arithna ya Rasulullah di akhirat besok, tapi dia minta learning, tu mungkin boleh diterima, kita kata. Tapi kalau dia ada masalah, contoh dia accident, dia Arithna ya Rasulullah, ni jelas syirik. Jelas syirik. Saya kadang tanya macam mana daripada dia boleh timbul, macam mana boleh timbul bukan sebegini. Pasal para sahabat dulu semua tak minta lepas wafat Rasulullah, ada tak ada kejadian, tak ada beraya sahabat. Sahabat pergi kubur ke apa, tak ada kisah. Macam mana boleh timbul begini? Setan lah belaka ni. Kata kau mana tak? Sebab fokus utama syaitan, benda misi utama iblis untuk kita umat manusia ni, benda misi dia nak menyesatkan kita. Benda perkara hak paling utama sesat, syirik. Orang tu dan dia buat syirik sekarang, tak apa mu nak semayang, mu nak pergi haji balik hari ke, tak ada saya tak ada kaca dah, janji mu syirik.
ustaz-ustaz yang ngajar masjid galakkan benda tu tak? Betul. Kita ingat orang Yahudi tu, siapa yang merosakkan agama Yahudi ni? Nelayang, dengan babah ke siapa? Tak, agama orang dia yang merosakkan. Bila dia merosakkan, kita bukan nak menuduh agama orang, tak. Apabila dia tidak berpandu wahyu, dia pakai kepala otak dia, tak? Dia beramal ataupun dia mengajar dengan kepala otak dia, dia tak pandu wahyu, maka dia merosak sikit rosak. Memang bahaya. Allah tadi kita baru baca ayat tentang wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Syayatinu ala mulki Sulaiman. Betul-betul benda inilah yang berlaku kepada sepanjang sejarah manusia. Apabila dia tinggal kitab Allah, dia tak pakai wahyu dalam beramal, dalam beragama, dalam kehidupan, maka dia akan ambil apa yang dibacakan oleh syaitan, bisikan-bisikan syaitan, mentera-mentera yang syaitan ajar. Kita tengok orang tua kita lah, orang-orang dulu, orang ni dia bomo dia baca benda dia baca ayat Quran, dia baca benda mentera-mentera ni ambil mana benda ni? Ni boleh dalam mimpi, ada orang tua bagi dalam mimpi, dia kata dah jadi, betul tak? Dan inilah benda yang berlaku, tak? Jadi kita kena berwaspada. Kebanyakan benda-benda zikir-zikir, qasidah-qasidah yang bermasalah dari sudut makna ni, kadang-kadang tak ada sumber. Kita tak tahu siapa yang reka, siapa yang buat mari. Macam hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi, tak tahu siapa yang mula reka. Tapi benda itulah yang famous, tak? Benda tu yang disebut. Okey. Jadi itu benda yang pertama, tak? Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, sama macam tadi ni. Diharamkan membunuh anak, dan termasuk ke dalamnya adalah menggugurkan kandungan setelah berumur 40 hari dari sejak mula hamil. Ni benda yang diperselisihkan ni. Jumhur termasuk dalam mazhab Syafi'i letak 120 hari kan. Selepas 120 hari baru diharamkan gugur. Tapi setakat kita ngaji, ini pandangan yang paling kuat, selepas 40 hari. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi kata janin yang ada dalam kandungan ibu ni, selepas pada 40 hari Allah hantar malaikat. Ada pun hadis dalam Arba'in Nawawi tu, Imam Nawawi susung, tak, 40 hari nutfah, 40 hari mudghah, 40 hari alaqah. Tak, sebenarnya bukan nutfah, lafaz nutfah tu dhaif, tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Imam Nawawi letak dalam kitab tu, dia kata hadis ni Bukhari dan Muslim. Betul hadis tu, teks tu ada dalam Bukhari Muslim, tapi tambah nutfah tu tak ada dalam Bukhari Muslim, tapi ada dalam hadis dhaif yang lain. Disebabkan dengan satu kalimah nutfah tu sahaja, maka para ulama semibur ingat ke 40 hari, 40 hari, 40 hari, jadi 120 hari. Hak hadis sahih kata tak, selepas 42 hari Allah terus hantar malaikat, fasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ni hadis sahih dalam Bukhari Muslim juga. Bila selepas pada 42 hari Allah hantar malaikat, tiupkan roh, kemudian berupa bentukkan dia, rupakan telinga dia, tak, fasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Dan terbukti dari sudut saintifik pun sebut lagu tu. Bila umur budak ni selepas 42 hari, dulu asal dia benda dia panggil zigot ke benda, tak berupa orang pun, rupa ke tikus ke apa kan, ada ekor gitu lah. Tapi selepas pada 43 hari ataupun 42 hari, dia scan balik, dah nampak mata dia, dah nampak telinga dia, nampak jari jemari dia, dan dia dah hidup. Hadis 40 tu lah. Hadis yang keempat tu silap, tak? Haddatsana Rasulullah as-sadiqul masduq, hadis tu, hadis yang keempat, tak? Yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, tak? Hadis 40, hadis yang keempat ataupun yang kelima, hadis yang keempat, yang kelima hadis bid'ah. Habis orang semibur dengan hadis ni, tapi bila dibuat kajian khusus dalam bab ilmu hadis, baru ditemui bahawa hadis yang sahihnya 40 hari. Tak, maka haram gugur anak ni selepas pada 40 hari, bukan 120 hari. Sebab selepas 40 hari
lekat saja apa ni benih tak dalam kandungan ibu ni, dia dah ada roh dah. Dia dah ada roh. Maknanya dia ni dah jadi manusia dah. Dia ada roh dah. 120 hari ni besar dah. Dia dah proses membesar. 120 hari. Allah menanggung rezeki ni termasuk dalam ayat tu larangan membunuh anak. Larangan membunuh anak tak? Allah menanggung rezeki semua manusia. Ini akidah yang patut kita pegang sungguh-sungguh, terutama bila anak kita nak nikah. Tak? Anak kita baru habis ngaji you, tak ada kerja buat lagi, tiba-tiba kata ayah kita nak nikah, kita kena beri selalu. Tak? Kena usahakan. Jangan alasan kerana rezeki kita sekat dia nikah. Itu satu alasan yang tidak menasabah, tidak sepatutnya. Tak? Adakah kita sanggup atas dasar rezeki lagi daripada dia bermaksiat? Contoh kita tahu dah anak kita ni berkapa dah, ada pasangan, ada kasih dia dah. Bila kita dia daripada nikah ni, boleh jadi tak maksiat dan benda yang tidak sepatutnya. Maka selayaknya kita bila anak kita nak nikah ni, ahlan wa sahlan, bismillah, usaha. Tak? Tidak syarat besar, tidak syarat kata kena sewa 10 hotel kanopi, itu bukan syarat nikah tak? Yassiru, mudahkan untuk nikah ni. Tak? Mudahkan untuk nikah. Jangan kerana untuk kita bangga saja, ni anak sulung kita ni kena buat grand sikit, tak? Biar dulu, dulu. Tak sepatutnya, tak? Kalau kita lepas kita kahwin, Ustaz, mungkin stigma kepada balik buat orang, kan? Bila kahwin mungkin dia buat awal batu saja. Tapi selepas kahwin, kalau kita kerja tak apa, maka dimain kaya apa? Tak, kita kena apa ni, brainwash anak kita. Kalau anak lelaki kita kena usaha, mu kena kerja. Tak, mu kena usaha. Bila dah mu bertanggungjawab ni, mu kena usaha. Dan orang lelaki ni selagi dia dah nikah, dia tak ada tanggungjawab. Biar gaji besar mana pun, dia habis gitu. Habis dia beli sport ring, habis gitu tak? Nak tunggu dia kumpul, mapuh dia tak kumpul BT. Betul tak? Maknanya beri, usahakan biar dia nikah tak? Itu kaedah dia lah, kita kata. Almarhum Tok Guni Aziz, setakat kita tahu anak puang dia ramai, anak puang, anak lelaki dia 2 orang je, 3 orang. Orang lain puang. Setakat kita tahu dia punya mas kahwin dia 1,000 je. Mas kahwin. Hantaran lah kita ni, mas kahwin 25 riyal. Hantaran 10,000. Tak? Permudahkan kita tak? Tak perlu kita berbangga dengan benda tu. Menyebabkan susah nikah, susah dia. Tak ada manfaat. Dia boleh merosakkan ummah. Tak? Ada tiga tak digutang. Tak jadi tak? Jadi baik mudahkan. Kita Malaysia ni boleh katakan kategori mudah dah. Nak Bani Arab berat lagi. Arab ya Allah. Nak Mekah tak? Saudi dia orang memang dia punya rate dia tinggi. Kos dia tinggi kan untuk pernikahan dia. Kita ni atas negeri-negeri yang kalau Terengganu ni dia katakan Terengganu Kelantan ni Kedah Perak dia. Kata kerja kilang pun 10,000 keluar you tak tahu lah. Yassiru. Diharamkan segala perbuatan keji dan apa-apa yang menghantarkan kepadanya. Diharamkannya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak. Allah tidak merinci yang dimaksud dengan alasan yang hak di dalam ayat ini. Namun Nabi SAW telah menyebutkan sebahagian darinya dalam hadis sahih yang intinya bahawa yang boleh dibunuh dalam alasan yang hak antaranya orang yang berzina setelah menikah secara sah, murtad setelah beriman, dan pelaku pembunuhan, orang yang melakukan pembunuhan. Tapi ini hak ni bukan kita. Hak ni adalah hak yang berwajib lah. Ada orang-orang lagu ni dihalalkan darah dia kan. Akhirnya hubungan ayat dengan tauhid, hubungannya adalah dari segi bahawa ayat ini memperingatkan umat dari syirik
dengan segala bentuk dan modelnya. Kita ni masih dalam bab yang pertama tak? Cuma kita baca sekali dengan syarah. Kalau kita baca matang dia saja, mana lebih ringkas sebenarnya tak? Tapi tak apalah, dengan syarah ni lebih kata merincikan apa yang dibincangkan oleh tuan pengarang kitab kita ni. Nombor 7, mana nombor 7? Ada hadis sebagai perhatian tak? 7 bawah tu muka surat 21 tak? Pensyarah tidak menyebutkan asar yang disebutkan oleh penulis matan, iaitu perkataan Ibnu Mas'ud yang berbunyi tak? Dia tinggal ni. Ni ada dalam teks asar. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimuhu falyaqra qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ni kata-kata siapa? Kata-kata Ibnu Mas'ud. Dia bukan hadis tapi kata-kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata siapa-siapa yang nak tengok wasiat Nabi Muhammad sebelum dia mati, maka bacalah ayat ni. Ini adalah antara wasiat penting Nabi sebelum Nabi wafat, dia kata. Tak. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi yang agung. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafi al-Hudhali dan kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau adalah salah seorang sahabat besar dan salah seorang ulama dari para sahabat. Beliau wafat pada tahun 32 Hijrah. Wallahu a'lam sekadar tu.